Astagfirullah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan gaduh, awal lagi. Awal lagi, Syekh. Tunggu kejap ya. Tunggu kawan-kawan masuk dulu. Assalamualaikum, apa khabar Khalifah terakhir Dr. Faradi kita, tahniah baru dapat PhD baru ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah, boleh buat live. Terengganu hujang. Kampung pun hujang sekarang ni. Baru lepas hujang. Boleh lah. Mari jala sungai ni. Ikan dengan ramai masa ni. Air sungai je dok pasang lagi. Boleh dah mula tak? Mula slow-slow. Nanti ada kawan-kawan kita masuk nanti. Sikit-sikit, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sebagai pengenalan kita pada sesi yang pertama pada malam ni, saya nak ajak kawan-kawan semua sama-sama kita mentalaah
ataupun sama-sama lah kita baca satu kitab yang bagi saya sangat sesuai lah dengan keadaan sekarang ni. Kitab ni lama dah, masa duduk di Mesir tu saya beli. Ni yang Arab punya, edisi bahasa Arab. Kitab ni ditulis oleh ulama daripada Universiti Islam Madinah. Ni tesis, dia punya tesis master dia. Tesis master dia. Dan ada usaha daripada asatizah, ustaz-ustaz di Malaysia kita buat keluar dia punya terjemahan dia. Ni terjemahan kitab tu lah. Ni edisi asal dia. Edisi asal dia. Ni dalam bahasa Arab lah. Saya beli di Mesir dulu masa tengah belajar lagi di Nam. Ni kitab yang kita akan kupas dalam masa, tengoklah berapa lama akan habis. Kita ambil masa dalam 1 minggu tu, kita buat kelas kita ni, sama-sama kita baca kitab ni 3 kali je seminggu. Saya tetapkan malam ni, lepas tu nanti kita akan bagi jadual lah. Kita buat satu jadual, nanti saya akan siarkan dekat TikTok. Kitab ni saya ulang sekali lagi, ada jual di mana-mana pustaka lah, ada dalam RM35 je. Kitab ni dikarang oleh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Wabil. Dia punya tesis master dia di Universiti Islam Madinah. Daripada kupasan-kupasan tanda-tanda akhir, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besarnya kiamat ada dibahaskan satu-satu dalam kitab kita ni lah. Sebagai pendahuluan, yang pertama sekali sebagai pengenalan lah, beriman kepada hari akhirat ni, pada hari akhir ataupun hari kiamat ni merupakan salah satu daripada rukun Islam, rukun iman. Ada 6 perkara rukun iman yang wajib kita sebagai orang Islam mengimaninya. Kalau kita ragu-ragu tentang hari akhirat ni, iman, ataupun kita rasa ada ke tak hari kiamat ni, berlaku ke tak, kita ragu-ragu boleh jatuh kepada murtad tanpa khilaf di kalangan ulama. Maknanya kita tak percaya adanya hari akhirat. Bila kita tak percaya adanya hari akhirat, iman kita tidak sah. Tidak sah, maknanya iman kita batal lah, tidak sah. Macam kita sembahyang lah. Sembahyang ada rukun sembahyang, ada 13 rukun sembahyang. Kalau kita tak laksana satu rukun sembahyang, satu rukun je kita tinggal, maka iman kita, sembahyang kita akan rosak. Ni burung rumah saya ni, jinak ni. Dia suka main kacau orang. Tengok tu, naik batas ni dah. Menjadi syarat sah sebagai orang yang beriman, mesti percaya kepada 6 rukun iman yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dalam suratun Nisa, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hai orang-orang yang beriman. Ni dalil kita wajib, maknanya kita wajib beriman kepada adanya hari akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa sebagai dalil Quran.
Kalau kita mengingkari ayat Quran, kita tak percaya kepada ayat Quran yang Allah Ta'ala turunkan, boleh rosak kita punya akidah kita, pegangan kita. Wahai orang beriman, Allah Ta'ala sebut, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya dan kitabnya yang telah diturun sejak dahulu. Maknanya kitab Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kita wajib imani dan wajib percaya. Dan kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul yang terdahulu sebelum daripada Nabi Muhammad. Contohnya Nabi Isa, Allah Ta'ala turunkan kitab Injil. Nabi Musa kitab Taurat. Nabi Daud kitab Zabur. Kita wajib imani semua kitab-kitab yang diturunkan ke atas Nabi-Nabi yang terdahulu. Malaikatnya, beriman kepada malaikat. Kena beriman kepada malaikat. Yang kita wajib kena tahu ada 10 malaikat. Malaikat ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Walaupun kita dah hafal, dia tak wajib hafal. Wajib tahu dan wajib ingat. Mana pula gitu? Contohnya kalau tanya kita, malaikat Mikail tu malaikat ke Nabi? Mikail tu malaikat. Israfil tu malaikat ke Nabi? Israfil tu malaikat. Tak apa dah. Walaupun kita dah hafal 10 orang nama malaikat. Dan kitabnya, kitab-kitab dan rasulnya, rasul-rasul yang terdahulu, dan rasul ada 313 orang. Nabi ada 124,000 orang Nabi ada. Tapi yang wajib kita imani dan yang wajib kita percaya dan wajib percaya pula, wajib kita imani dan wajib kita tahu ialah 25 orang saja Nabi dan Rasul yang kita kena tahu. Dan hari akhirat, hari kiamat, maka sungguhnya sesatlah ia sebagaimana kesesatan yang jauh. Kalau kita tak percaya kepada malaikat, kitab, Rasul, hari akhirat, maka Allah Ta'ala kata dhalla dhalalan ba'ida. Allah Ta'ala ulang, dhalla dhalalan ba'ida. Waalaikumsalam, apa khabar? Wajib kita kena mengimaninya. Orang kata, kalau orang kata, kalau kita tak percaya kepada kitab, laqab yang Allah Ta'ala guna ni, dhalla dhalalan ba'ida ni, ni sesat barat. Dah lah sesat tak tahu hujung pakai pula. Tu dalil Quran yang wajib kita imani, dan dalil Quran yang wajib kita kena tahu dan percaya adanya hari akhirat. Malam ni kita akan bincangkan satu kitab, tanda-tanda kiamat, tanda kecil dan tanda besar ni. Ni kitab yang kita akan baca. Nampak tak? Boleh nampak dah ni. Kitab ni ada dijual RM35 je. Nipis je kitab dia, tapi banyaklah ilmu dalam kitab kita ni. Kitab ni seperti yang saya sebut tadi pada mula-mula tadi adalah tesis master Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Wabih, seorang ulama daripada Universiti Islam Madinah. Dalam kitab tanda-tanda kiamat karangan Yusuf Wabih ni, yang pertama sekali dia membahaskan berkenaan dengan kepentingan kita beriman kepada hari akhirat. Perbahasan yang kedua, dia akan sebut, pengarang kitab ni akan sebut berkenaan dengan fenomena hari akhirat dan disertai dengan tanda-tandanya yang disebut dalam Al-Quran, dalil Quran. Yang ketiga, dia akan membicarakan berkenaan dengan hadis hujah
hujah dan dalil-dalil hadis berkenaan dengan hari akhirat. Yang keempat, berkenaan dengan Nabi SAW menceritakan kejadian hari kiamat. Dalil Nabi lah, Nabi akan cerita berkenaan dengan hari akhirat. Yang kelima, pengarang akan membicarakan tentang terjadinya hari kiamat. Saya akan terangkan pula bahawa yang mengetahui hanya Allah. Saya hanya sebutkan dari dalil. Memang dah hari kiamat ni Allah Ta'ala je tahu, tapi tanda-tandanya telah disebut oleh Nabi SAW dan disebut oleh ulama-ulama, dikarang kitab oleh ulama-ulama. Sebab tu dalam kehidupan kita ni, kita kena ada panduan hidup. Yang pertama sekali, kita kena letak panduan hidup kita Al-Quran. Yang pertama sekali kita kena pegang. Nak kita duduk di akhir zaman hari ni lah. Boleh dengar jelas tak suara saya ni? Cik komen kak, seorang dua. Jelas tak? Boleh dengar jelas tak suara saya? Boleh? Hari kiamat, panduan hidup kita ni, yang pertama sekali kita letak Quran. Yang pertama sekali, atas sekali Quran. Yang kedua, kita kena rujuk kepada hadis Nabi SAW. Yang ketiga, kita kena pakai pandangan-pandangan ataupun ijma' di kalangan ulama'. Yang keempat, kias ataupun hukum hakam yang dikiaskan, yang ulama' kiaskan daripada hukum-hukum yang tak ada dalam Quran, dalam hadis, dalam ijma' ulama' dikiaskan. Contohnya arak Allah Ta'ala kata haram dalam Quran. Dadah tak ada. Dadah tu dikiaskan daripada arak. Kias sebab memabukkan. Itu je. Contohlah. Pembahagian kiamat ni ada dua bahagian. Yang pertama, kiamat kecil, tanda-tanda kiamat yang kecil. Yang kedua ialah tanda-tanda kiamat yang besar. Malam ni kita terus masuk kepada tanda-tanda kecil berlakunya kiamat. Macam kita lah, beli satu, contohnya kita beli sos cili lah. Tak, sos cili ni kalau kita tengok belakang dia tu ada expired date. Tu kiamat lah tu maknanya, expired date. Macam bumi kita ni pun ada tarikh kak, tarikh expired date je. Cuma kita tak tahu, Allah Ta'ala rahsiakan kiamat berlaku bila. Macam di sos cili tu ada nampak dah tarikh luput. 12 hari bulan 12 tahun 2022. Tak boleh pakai dah. Maknanya kalau makan juga sos cili tu maknanya kita akan sakit perut ke, jadi apa macam dene, orang Ganu kata dene. Tak boleh pakai dah benda tu. Bumi pun, alam semesta ni pun Allah Ta'ala buat ada tarikh luputnya. Tarikh luput bumi ni dipanggil kiamat. Sebelum berlaku kiamat, ada tanda-tanda dulu. Macam suatu produk lah, macam saya sebut tadi, sos cili tadi, contoh. Tak, sebelum expired date, ataupun contoh mudah bagi kita tengok, kita makan hari roti. Sebelum expired date maknanya kiamat lah. Sebelum roti tu expired, ya kulak dulu. Tak, kulak, mari kulak macam, yelah, macam tanda-tanda tu. Tanda-tanda nak kiamat. Tanda-tanda nak kiamat, roti tu nak kiamat. Tanda-tanda kecil ni kebanyakannya sudah berlaku dah sekarang. Banyak sudah berlaku sekarang ni tanda-tanda kecil kiamat. Cuma tanda-tanda besar kiamat ni
dak berlaku lagi lah, tak ada lagi lah. Dia bermula, tanda-tanda besar kiamat ni bermula dengan munculnya Imam Mahdi ataupun keluarnya Imam Mahdi. Nanti sampai pada bab tu lambat lagi ni, kita akan bacalah siapa Imam Mahdi. Walaupun sekarang ni ramai orang duk mengaku kata orang tu Imam Mahdi, orang ni Imam Mahdi. Macam baru ni kita ada dengar tak satu berita musim haji baru ni lah, masa musim haji tahun ni lah, 1443 Hijrah. Sebelum ada satu kumpulan ajaran sesat dak pergi nak mengerjakan umrah, bukan nak pergi umrah, nak pergi cari Imam Mahdi. Sebab tu guru dia khabar Imam Mahdi akan muncul pada musim haji tahun ni. Jadi dia pun pergilah ke Mekah, ikutlah tok guru ajaran sesat dia ni, duduk di Madinah, sampai di Madinah sebelum musim haji lagi dia ada situ dah. Jadi isulah baru ni tok guru ajaran sesat dia ni kena takak dak. Lepas tu adalah yang terkandah dengan budak-budaknya, dengan orang puannya, terkandah dan tinggal sehingga tamat, sampai expired visa dia. Maksud dia duduk di Madinah, duduk di Masjid Nabi, tak pergi pun ke Mekah. Tok guru ajaran sesat dia kata Imam Mahdi akan muncul pada musim haji tahun ni. Kita rasa tak, kita rasa bodohnya lah pergi percaya benda-benda gitu tak. Nak buat mana, ada juga orang percaya. Sebab tu pentingnya kita belajar. Bila kita belajar ni, kita akan tahulah, kita akan tahu ciri-ciri Imam Mahdi macam mana tak, dia ni keturunan mana, ciri-ciri Dajjal. Sebab tu kita kena belajar. Bila kita ada ilmu, kita tak mudah orang nak tipu kita dan orang nak permainkan kita, tak mudah lah. Penting. Manusia ni Allah Ta'ala jadikan kita ni bermusuh dengan benda yang kita tak tahu. Apa yang kita jahil, kita bermusuh. Bila kita tahu, contohnya orang akan khabar kita gini, kita tak tahu, kita akan menentang, ya redak gini. Tapi bila kita tahu dan kita baca, kita tahu ciri-ciri dia, kita tahu fadilat dia, kita tahu kelebihan dia, kita akan kata, banyak manfaatnya. Sebab apa dia tolak mula-mula? Sebabnya dia tak tahu. Sebab tu manusia ni bermusuh dengan apa yang dia tak tahu. Benda yang dia tak tahu, dia bermusuh. Belajar ilmu agama ni tak rugi. Kita walaupun duduk belajar dalam TikTok ni pun, kita dapat ilmu, dan kita dapat juga pahala, dan kita dapat juga naungan daripada para malaikat. Ada orang hijrah balik lewat malam, jadi tak sempat nak pergi ke masjid. Bila tak sempat nak pergi ke masjid, dia cari pula ganti balik kuliah maghrib, tengok kat YouTube ke, kalau ada orang mengajar dekat dekat TikTok, dia baca balik. Ni adalah antara inisiatif yang baiklah, yang molek. Kita ambil manfaat daripada teknologi yang ada sekarang ni untuk kita belajar ilmu agama. Mudah belajar. Tak semestinya kita pergi masjid. Pergi masjid pun memang molek. Pergi masjid ni bagus. Kita boleh sembahyang berjemaah pergi masjid. Kalau ada kuliah antara maghrib dan isyak, kita boleh dengar untuk tambahkan ilmu kita. Nak pergi masjid pula, ada makan pula. Ada makan pula masjid. Tak, lepas kuliah ada pula makan. Lagilah sedap. Tak, masjid dia ni ada kipas, ada aircon, ada sedap selesa pada duduk rumah kita lagi tak pergi masjid hari ni. Kapet pun tebal, tapi orang malas juga pergi masjid, tak mau pergi masjid. Tapi orang ada kerja tak apa dah, nak orang ni dah tak. Orang ada hal, orang ada masyarakat tak boleh pergi masjid, macam mana, tak apalah. Kiamat ni ada dua tanda.
Yang pertama sekali, tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil kiamat. Tanda-tanda kecil akan berlakunya kiamat. Dan yang kedua, tanda-tanda besar. Jadi malam ni kita masuk kepada tanda-tanda kecil berlakunya kiamat. Di antara tanda-tanda kecil berlakunya kiamat, yang pertama ialah terutusnya ataupun lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh daripada Miri menonton. Terima kasih. Nabi akhir zaman, iaitu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dipanggil ataupun digelar Khatamun Nabiyyin, Nabi yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman. Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal, tahun gajah tu. Itulah tanda-tanda kiamat kecil yang pertama, iaitu lahirnya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis daripada Sahal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Akulah diutus sebagai Nabi. Aku dan hari kiamat seperti ini. Nabi buat dua jari je. Ni dua jari ni lah. Dua jari. Ni jari telunjuk ni. Nabi. Dan hari kiamat ni jari tengah ni. Jadi dekat sangat berlakunya kiamat ni. Antara dua jari ni je. Aku dengan hari kiamat ni antara dua jari ni. Nabi kata. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Anas ni adalah khadam Nabi, orang yang duduk dengan Nabi. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah diutus sebagai Nabi. Aku dan hari kiamat seperti ini. Hadis sama macam hadis Sahal tadi. Antara dua ni lah. Hari kiamat, Nabi dan hari kiamat. Antara dua ni, dua jari ni. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatkan jari telunjuk dan jari tengah dia. Ini dua jari. Itu tanda kecil berlakunya kiamat yang pertama, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Surah Al-Ahzab. Muhammad bukanlah ayah kepada salah seorang lelakimu, melainkan baginda diutus sebagai utusan Allah dan penakhir para nabi. Menjadi dalil dalam Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita imani adalah nabi yang terakhir. Tak ada dah nabi selepas daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada ketika sebelum Nabi wafat, ada dah yang mengaku jadi nabi. Contohnya Musailamatul Kazzab. Musailamah Al-Kazzab. Musailamah yang penipu. Al-Kazzab tu gelaran lah. Gelaran penipu. Musailamatul Kazzab. Dia mengaku jadi Nabi. Masa tu Nabi duk ada lagi di Madinah. Tak? Bila Nabi wafat, dia pun lagi kuat mengaku jadi Nabi. Sehingga kan dia mendakwa ada ayat-ayat Quran yang diturunkan kepada Musailamah. Ada setengah riwayat mengatakan Musailamah ni ada juga orang ikut dia. 12,000 orang ikut Musailamah Al-Kazzab ni. Tak? Tu zaman Nabi. Musailamah ni dibunuh pada zaman Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar memerangi Musailamatul Kazzab. Bunuh. Zaman kita pun, zaman sebelum kita pun ada orang ngaku jadi Nabi. Di Malaysia ni pun ada ngaku jadi Nabi. Di Malaysia kita ni ada ngaku jadi Nabi. Tak? Rasul apa tu? Rasul Melayu.
Rasul Melayu Haji apa duk Selangor tu, Haji Kahar. Mengaku jadi nabi. Surah Yasin itu diturunkan kepada dia. Ada pengikut, ada juga orang ikut. Walaupun jelas Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah Nabi selain daripada Nabi Muhammad. Dengan demikian, kata pengarang kitab kita ni, awal tanda-tanda kiamat adalah terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana baginda adalah Nabi yang terakhir, maka tidak ada lagi Nabi selepasnya. Tapi baginda hanya akan diikuti oleh peristiwa hari kiamat. Sebagaimana jari telunjuk yang Nabi sebut dalam dua hadis yang kita baca tadi. Diriwayatkan daripada Imam Muslim, hadis sahih diriwayat Imam Muslim, Asy-Syu'bah berkata, aku mendengar Qatadah berkata dalam kisahnya, dalam beberapa kisahnya, sebagaimana salah satunya melebihi pada yang lain. Saya tidak tahu apakah Qatadah menyebutnya daripada An-Nas atau dia sendiri yang mengatakan. Al-Qurtubi berkata, awal tanda kiamat ialah kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana baginda sebagai Nabi akhir zaman. Itu tanda yang pertama, tanda kecil berlakunya kiamat yang pertama, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi Nabi. Tanda-tanda kecil yang kedua ialah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Bila Nabi wafat adalah menjadi tanda yang kedua, tanda kecil yang kedua hari kiamat. Tanda kecil, tanda kiamat yang kecil. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, burung ni masuk ke atas kepala orang ni. Daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, U'iddu sittan baina yadayhi sa'ati mauta. Nabi kata, aku menghitung adanya 6 perkara di depan hari kiamat. Di antaranya ialah aku diwafatkan. Nabi diwafatkan adalah menjadi tanda kiamat kecil yang kedua. Dia ada nota kaki dia. Ya, saya tengok belakang ni ya. Buku ni, kitab kita ni lengkap sebab dia tesis master. Tesis master seorang ulama daripada Universiti Islam Madinah. Jadi apa yang disebut dalam kitab ni ada dalil-dalil hadis yang sahih dan berpandukan kepada Quran. Bukan dia, ada banyak ulama ataupun ustaz-ustaz kita yang karang berkenaan dengan tanda-tanda kiamat ni. Contohnya Syekh hadis peristiwa akhir zaman yang dikarang oleh almarhum Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Tu ulama kita, ulama tanah Melayu kita lah, yang karang berkenaan dengan kitab hari tanda-tanda hadis peristiwa akhir zaman. Tu bagus juga untuk kita, bacaan kita tu lah. Tapi kitab yang saya baca ni adalah lebih mudah untuk kita fahami. Dia buat satu-satu daripada awal sampai ke peristiwa yang berlaku sampai ke hari ini dan peristiwa yang akan berlaku, iaitu tanda-tanda besarnya kiamat. Tanda-tanda besar berlakunya kiamat. Sesungguhnya wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah salah satu bencana besar yang dialami oleh kaum muslimin. Dunia benar-benar berubah menjadi gelap di mata para sahabat tak kala baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebab tu dah kalau kita baca dalam kitab Sirah Rahikul Maktum disebut, saya ada mengajar juga kitab Sirah Rahikul Maktum dalam channel YouTube. Dalam channel YouTube ada. Bila Nabi SAW wafat, ada sahabat yang tak boleh terima wafatnya Rasulullah SAW. Contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tak boleh terima Nabi ni, bukan Sayyidina Abu Bakar, salah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia tak boleh terima Nabi wafat. Sehingga kan dia keluar daripada rumah Nabi. Dia ambil pedang dia kata, siapa yang kata Nabi wafat, aku akan pancung lehernya. Aku akan pancung leher dia. Siapa yang berani kata Nabi wafat. Sehinggalah Sayyidina Abu Bakar datang, masuk ke rumah Nabi. Dia tengok Nabi memang telah wafat. Lalu Abu Bakar keluar. Abu Bakar keluar dan menenangkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada sahabat yang bila dengar Nabi wafat ni pensang, tak boleh terima Nabi wafat. Sayyidina Umar contohnya tak boleh terima Nabi wafat. Bila Abu Bakar menenangkan, barulah Sayyidina Umar terduduk dan menerimalah kewafatan Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan pada suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah. Nabi daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah, segalanya menjadi terang benderang. Sebab tu Madinah dipanggil Al-Madinatu Al-Munawwarah. Madinatul Munawwarah. Bandar yang Al-Madinah tu maknanya bandar Madinah. Al-Munawwarah, terang benderang, cahaya yang terang benderang. Namun ketika, katanya Anas, pada hari wafatnya Rasulullah, segalanya berubah menjadi gelap gelita. Ibnu Hajar berkata, Anas bermaksud bahawa mereka, para sahabat, merasakan hati mereka berubah daripada apa-apa yang mereka laksanakan masa hidupnya. Contohnya dalam kita baca sirah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, bila Nabi wafat, dia sedih, dia tak boleh terima. Lama-lama dia terima jugalah, sahabat-sahabat redha dengan pemergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Bilal keluar daripada Madinah dan tinggal di Syam. Lama Sayyidina Bilal duduk di Syam. Sebabnya bila duduk di Madinah, dia akan mari rindu kepada Nabi. Dia akan teringat kepada Nabi. Para sahabat ni dia dekat dengan Nabi. Dia sangat dekat dengan Nabi. Dia tengok Nabi, dia sembahyang berjemaah dengan Nabi, tiap-tiap hari berjumpa dengan Nabi, pergi berperang dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi tak ada. Macam mak ayah kita lah. Tak, kita duduk dengan mak ayah kita, mak kita semua. Ada, selalu ada mak ayah kita. Selalu ada dengan kita. Kita selalu boleh tengok mak ayah kita. Tiba-tiba ayah kita meninggal, mak kita meninggal, kita akan rasa lain. Kita pergi dapur, kita teringat ke mak kita. Kita masuk dalam rumah, kita teringat ke mak kita. Tak, kita tubik keluar, tengok pokok bunga. Mak kita tiap-tiap hari tirang pokok. Tiba-tiba mak kita tak ada dah. Meninggal dah. Kita teringat ke mak kita. Begitulah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bila Nabi meninggal, sahabat-sahabat sangat sedih dan rasakan hari itulah hari yang sangat gelap gelita, sebagaimana hadis yang disebut oleh Anas bin Malik. Ustaz, boleh ke non-Muslim baca Quran dalam English translate? Nak translate boleh baca,
tak ada masalah, bacalah. Semoga-moga Allah Ta'ala memberi hidayah, memberi petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Quran ni bukannya untuk kita orang Islam je. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang pertama surah Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fih. Inilah kitab yang tidak ada sebarang keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Quran ni menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa, yang pertama sekali kita kena ada ilmu. Ilmu kita baca dululah. Kita baca bila kita ada pengetahuan. Bila kita ada pengetahuan tentang Quran, tentang tentang hadis, tentang cara hidup orang Islam, tentang amal ibadat, kita boleh kita akan dapat hidayah. Hidayah ni tak semestinya orang bukan Islam je. Orang kita ni orang Islam pun perlukan hidayah juga. Bukan orang bukan Islam je perlu hidayah, kita pun perlu hidayah. Hidayah ni semua ada. Kita orang Islam semua ada hidayah. Allah Ta'ala kurniakan hidayah kepada kita, alhamdulillah. Tapi kita kena usaha cari taufik, iaitu kekuatan untuk kita. Allah Ustaz Mei ada kat mari. Kekuatan untuk kita melakukan ibadat secara istiqamah. Itu kita kena minta doa banyak-banyak kepada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala bukan setakat beri hidayah kepada kita, tapi kita nak istiqamah, kita nak Allah Ta'ala bantu kita dengan taufik, dengan kekuatan. Kita tahu dah sembahyang tu wajib, tapi kita tak ada kekuatan. Mana banyak sangat digoda dengan nafsu, dengan ni. Lepas tu kita pun tinggal semayang, tak semayang. Hidayah kita ada, kita tahu, tapi tak jadi sebab apa? Sebabnya kita tak ada kekuatan. Kekuatan tu penting. Taufik dan hidayah kita nak. Bagus sahabat kita boleh bacalah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semualah. Kita sambung balik. Kita ulang balik tanda kiamat yang kecil yang kedua, iaitu Nabi SAW wafat. Itu tanda kecil berlakunya, tanda kecil kiamat. Tanda-tanda kecil kiamat. Dengan wafat ni, burung ni memang suka duduk atas kepala orang. Dengan wafatnya Nabi SAW, maka terputuslah wahyu dari langit. Sebagaimana yang jelaskan dari dalam jawapan Ummul Aiman kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in, ketika kedua-duanya mengunjunginya setelah wafatnya Nabi SAW. Selepas daripada Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni pergi jumpa dengan Ummul Aiman. Bila sampai dua-dua orang ni sampai di rumah Ummul Aiman, tiba-tiba Ummul Aiman menangis. Tak, kalau mak ayah kita meninggal dah. Tak, sunat kita jaga kawan-kawan mak ayah kita tu, berbuat baik, jaga hubungan antara kawan-kawan mak ayah kita kena jaga hubungan. Jangan putuskan hubungan silaturahim dengan kawan-kawan mak ayah kita. Kita tengok Ummul Aiman ni adalah khadan Nabi. Ummul Aiman tengok Sayyidina Abu Bakar, tengok Sayyidina Umar, dia mari teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar dan Umar berkata, "Wahai Ummul Aiman, mengapa engkau menangis? Bukankah apa yang di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah
Ummul Aiman menjawab, aku menangis bukan kerana itu, tapi kerana wahyu kini telah terputus daripada langit. Penjelasan ini rupa-rupanya menyentuh perasaan Abu Bakar dan Umar, sehingga mereka pun akhirnya menangis bersama-sama. Bila Nabi wafat, maka terputuslah turunnya wahyu. Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Telah aku sempurnakan pada hari ini agama. Maknanya telah sempurna dah. Bila lekat belaka dah, ayat ni diturunkan, katanya ulama tafsir, diturunkan waktu hajjatul wada'. Haji yang terakhir, haji Nabi lah. Nabi sama hidup, Nabi buat sekali je haji. Hajjatul wada', haji perpisahan. Diturunkan ayat tu. Dan ada satu lagi surah yang diturunkan, iaitu Iza ja'a nasrullahi wal fath. Kamu apabila kamu melihat berbondong-bondong, dan apabila kamu melihat Iza ja'a nasrullahi wal fath, dan apabila kamu melihat pertolongan Allah tu datang, kamu akan tengok manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ibnu Abbas menafsirkan, bila turun ayat ni dia sesedih, dia nangis. Sebab apa? Sebabnya tanda bila selesai belaka dah, bila selesai belaka dah urusan agama ni, maknanya Nabi akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi akan pergilah. Bila selesailah kedahurusan. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Qurtubi, merupakan awal datangnya suasana kemerosotan Islam, disusuli oleh kematian Abu Bakar, Umar Al-Khattab. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakibatkan terputusnya wahyu dan terhentinya kenabian. Bila Nabi wafat, ada umat Islam pada waktu itu berpaling tumit. Berpaling tumit maknanya murtad, keluar daripada Islam. Pada zaman itulah, pada zaman Abu Bakar, ada murtad. Sebab tu Abu Bakar ada perang memerangi golongan murtad dan golongan yang enggan membayar zakat. Itu tanda-tanda kiamat kecil yang kedua. Yang pertama, tanda kiamat kecil yang pertama, saya ulang balik, ialah lahirnya ataupun kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Yang kedua ialah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tanda kiamat yang ketiga. Kita malam ni kita baca tiga jelah. Kita akan sambung balik. Yang ketiga, penaklukan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ditakluk. Peristiwa ini menurut pandangan ahli sejarah Islam telah berlaku dah. Bukannya akan berlaku, kita banyak silap faham lah. Baitul Maqdis akan ditawang. Sebenarnya Baitul Maqdis ditawang ni bukan pada zaman kita ni, tapi Syekh Yusuf Wabi ni letak dalam kitab dia tanda-tanda kecil kiamat. Baitul Maqdis telah ditawang pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu di antara kita baca tanda-tanda kiamat ialah penaklukan Baitul Maqdis. Perkara ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'iddu sittan baina yaday sa'ah fa dzakara minha fatha
Baitul Maqdis. Aku menghitung 6 perkara menjelang hari kiamat. Baginda menyebutkan salah satu di antaranya ialah penaklukan Baitul Maqdis. Sebagaimana pendapat ahli sejarah yang saya sebut tadi, penaklukan Baitul Maqdis ni terjadi pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 16 Hijrah. Itu Baitul Maqdis telah ditakluk oleh tentera Islam pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau sendiri datang untuk mendamaikan penduduknya, membukanya dan membersihkannya daripada kaum Yahudi dan Nasrani, serta mendirikan sebuah masjid di kawasan Baitul Maqdis. Kita baca dalam sejarah riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab, bila nak serah kunci paderi besar Baitul Maqdis, nak serah kunci pintu kota Baitul Maqdis kepada umat Islam, dia nak khalifah sendiri mari ambil, mari terima. Jadi Sayyidina Umar dengan pembantunya bertolaklah daripada ni burung ni, sebut tapal orang ni, bertolak daripada Madinah nak ke Baitul Maqdis di Palestin. Berapa lama tu? 2-3 minggu perjalanan dengan naik unta. Bila sampai di Baitul Maqdis, Sayyidina Umar menerima sendiri dengan tangan dia, terima sendiri kunci Baitul Maqdis. Maknanya tanda kecil kiamat, penaklukan Baitul Maqdis ni telah berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Ada kebanyakan orang ataupun kita silap faham, Baitul Maqdis ditakluk pada akhir zaman. Akhir zaman takluk dah, Sayyidina Umar tu dah menakluk dah Baitul Maqdis ni. Ni pendapat yang paling tepat sekali. Hari ni kita nak takluk Baitul Maqdis tu boleh ke tak? Boleh ke tak? Tak. Kita Islam hari ni kalau musim Israel pergi serang Gaza, kita mau boykot McDonald. Tu lah. Esok kan dah sampai seminggu boykot, McDonald pun beri nasi lemak free. Penuh pula beratur. Tak. Cita-cita nak boykot. Boykot sekejap je lah. Orang panggil apa? Angat-angat teh ayam je. Diriwayatkan daripada Al-Imam Ahmad daripada jalan Ubay bin Adam, katanya, aku telah mendengar Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ka'ab Al-Akbar. Ka'ab Al-Akbar ni seorang orang alim Yahudi, ahli kitab. Dia masuk Islam pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama sebenarnya ialah Ka'ab bin Mati' Al-Humairi, seorang ilmuwan dan tokoh Al-Kitab. Dia meluk Islam pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan dia datang ke Madinah pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau tinggal di Syam. Dia wafat pada pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pada usia 100 tahun. Dia ni orang alim dah. Ka'ab bin Akhbar ni orang alim Yahudi yang banyak meriwayatkan kisah Israiliyat. Kisah-kisah dia dengar daripada mulut ke mulut masa dia duduk dalam agama Yahudi. Dan kisah tu diriwayatkan, diceritakan macam kita lah, kisah orang tua-tua. Tak tahu berlaku ke tak, dia khabar. Jadi kisah-kisah Israiliyat yang dicerita oleh
Ka'ab bin Al-Akbar ni kebanyakannya tak sahih lah. Tidak sahih. Di banyak meriwayatkan hadis-hadis Israiliyat, namun sebahagian besarnya tidak sahih. Tak sahih banyakkannya. Israiliyat ni ada seorang ulama daripada Jordan, dia karang satu kitab Israiliyat moden, namanya Syekh Abdul Fattah Khalidi, baru je meninggal tahun lepas, rahimahullahu ta'ala. Israiliyat, dalam kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, banyak cerita-cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat ni cerita-cerita, contohnya macam Nabi Adam alaihissalam masa duduk dalam syurga tu, Nabi Adam digoda oleh syaitan. Bukan Nabi Adam, Hawa digoda oleh syaitan. Syaitan yang masuk dalam syurga tu menyerupai seekor ular. Dia menyusuri akar-akar pokok dalam berupa seekor ular. Jadi ini cerita-cerita Israiliyat. Banyak lagi cerita-cerita Israiliyat kalau kita dengar tu macam-macam asal. Contohnya cerita apa? Macam kita hari ni, hadis-hadis yang direka. Hadis-hadis yang direka, bukan hadis dhaif. Hadis dhaif tu boleh kita beramal lagi. Ni hadis yang hadis maudhu', hadis palsu yang direka. Hadis-hadis direka ni contohnya pada zaman pemerintahan khalifah Islam. Tak, pembesar-pembesar Islam. Ulama-ulama yang duduk situ nak bodek, lalu direka. Contohnya khalifah tu, sultan raja tu suka makan terung. Jadi direka hadis. Dia kata sebaik-baik makanan adalah terung. Sebaik-baik makan adalah terung. Dia kata daripada kama qala Rasulullah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makanan adalah terung. Padahal Nabi tak sebut pun. Dia reka nak mengapu pemerintah. Cerita-cerita Israiliyat. Jadi Sayyidina Umar ni tanya kepada Ka'ab bin Al-Akhbar ni, menurut pendapatmu, aku tanya mu ni lah, mana aku nak sembahyang ni? Di mana aku nak sembahyang? Ka'ab menjawab, jika engkau mengikutiku, engkau kerjakanlah solat di belakang batu besar ini. Ini kerana tanah suci seluruhnya berada di depanmu. Bila Ka'ab kata, Sayyidina Umar tanya, aku nak sembahyang mana? Jadi Ka'ab khabar sembahyanglah di dekat batu besar tu. Batu besar ni Dome of the Rock. Kalau kita tengok kan, tak, gambar Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sebenarnya bukannya hak ada kubah apa? Kubah warna kuning tu. Kubah biru kuning tu bukan Baitul Maqdis. Dalam tu ada batu. Ada batu. Dan di kawasan batu itulah tempat Nabi SAW sembahyang sebelum naik ke Mi'raj, sebelum naik ke langit pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi Ka'ab kata mu sembahyang sinilah, sebab Nabi sebelum naik ke Mi'raj, naik ke langit, Nabi sembahyang sini bersama dengan 124,000 orang para Nabi. Sayyidina Umar menjawab, engkau menyerupai orang Yahudi. Tidak, tetapi aku akan mengerjakan solat di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Lalu Umar menghadap kiblat untuk mengerjakan solat. Kemudian dia datang dan melebarkan selendangnya. Dia mengumpulkan sampah pada selendang tersebut dan diikuti oleh orang-orang lain. Sayyidina Umar pun semayanglah di tempat yang Ka'ab bin Malik kata. Adalah versi yang kita baca, yang kita dengar cerita Sayyidina Umar masuk ke gereja, buat lawatan ke gereja masa takluk Baitul Maqdis. Jadi Sayyidina Umar ni bila waktu Zuhur, Sayyidina Umar nak sembahyang Zuhur.
Lalu ditanya padri tu, aina usalli, aku nak sembahyang mana? Jadi padri kata, sembahyang sini ya, sembahyang dalam gereja ni. Di sana ada perbahasan di kalangan ulama, sembahyang dalam gereja tu boleh tak? Boleh, tak ada masalah sembahyang dalam gereja. Banyak dah gereja-gereja yang ditukar menjadi masjid. Contohnya yang terbaru, Hagia Sophia di Istanbul, di Turki. Boleh sembahyang dah. Hagia Sophia ni asalnya adalah gereja. Kalau kita masuk dalam Hagia Sophia tu, kita tengok ada lagi ukiran katanya Maryam, katanya Isa. Ada lagi gambar-gambar. Comel ukiran dia. Nanti ada masa nanti saya upload lah gambar-gambar tu dekat dekat TikTok ni. Baru ni pergi Turki bulan 2 baru ni. Ada gambar-gambar banyak lah. Saya ambil, nanti saya upload masuk kat TikTok. Comel sangat lukisan-lukisan yang ada di Hagia Sophia. Hagia Sophia mula-mula jadi gereja Hagia Sophia. Lepas tu Muhammad Al-Fatih menawang Konstantiniyah, dia ditukarkan Hagia Sophia daripada gereja kepada masjid. Selepas jatuhnya kerajaan Turki Osmaniyah, Kemal Atatürk memerintah Turki, ditukarkan balik Hagia Sophia daripada masjid menjadi muzium. Pada tahun 2019 lah, masa 2019 ataupun 2020 macam itulah, Hagia Sophia ditukarkan daripada muzium kepada masjid balik. Tak ada masalah sembahyang dalam gereja. Tapi Sayyidina Umar kata, kalau aku sembahyang dalam gereja ni kan, orang akan datang, orang Islam akan buat masjid dalam gereja mu. Dia akan rombok gereja, dia akan buat masjid. Jadi Sayyidina Umar dengan kebijaksanaan dia, dengan hikmah dia, dia keluar daripada gereja dan dia sembahyang di luar daripada gereja. Dan di luar gereja tu dibuat satu masjid. Ada hari ni kalau kita pergi melawat di Baitul Maqdis, ada gereja dan ada masjid. Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itulah masjid sebenarnya Sayyidina Umar datang untuk membuka pada ketika tahun 16 Hijrah penaklukan Baitul Maqdis. InsyaAllah kita akan sambung tanda-tanda kiamat yang keempat pula. Ini kita telah baca yang pertama, tanda kiamat kecil yang pertama, iaitu lahirnya ataupun kebangkitan ataupun diutusnya Nabi akhir zaman, Nabi SAW. Yang kedua, wafatnya Nabi SAW. Dan yang ketiga yang kita baca pada malam ini, iaitu penaklukan Baitul Maqdis. Wallahu ta'ala alam. Kita akan sambung baliklah. Tengok nanti saya akan bagi jadual lah. Kita akan bagi tahulah. Saya target kita buat kelas ni sampai habis kitab ni, kita baca 3 kali seminggu lah. Kita buat lepas isyak, lepas balik masjid tu, lepas makan malam tu, setara kita nak tidur tu, kita boleh dengar sikit tau. Boleh lah ilmu sama-sama kita baca. Terima kasih pada yang setia bersama dengar. Ada apa-apa nak tanya tu, boleh tanyalah. Boleh tanya direct tak apa dekat komen tu. Tanya direct tak apa, tak ada masalah. Sempat jawab, kita jawab terus. Jadi terima kasih semua. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa aminus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.